PRN Melaka, penentu terakhir bagi UMNO. Rupanya selama ini Idris Harun dipermainkan DAP. MB Kedah tuntut royalti 100 juta ringgit dari kerajaan. Dakwa UMNO sombong, Mukhtar Seni Tarbiah Pemuda UMNO. Kenapa PAS tak semak dulu sebelum menuduh? Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan menyifatkan pilihan raya negeri Melaka sebagai antara ajal dan maut bagi UMNO. Jelas Muhammad yang juga Timbalan Presiden UMNO. PRN Melaka adalah cerminan bagi pilihan raya umum ke-15 nanti. PRN Melaka amat penting kepada parti kita. Ia ukuran prestasi untuk hadapi PRU15 bertembung antara ajal dan maut. Jika tidak betul urus, maut menanti, katanya ketika berucap pada pelancaran jentera pilihan raya Barisan Nasional bagi PRN Melaka. Hadir sama pada majlis itu Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Z. Habidi, Pengerusi Jemaah Penasihat Barisan Nasional Najib Razak, Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Kadir dan pemimpin Parti Komponen Barisan Nasional. PRN Melaka diadakan selepas 4 anggota Dewan Undangan Negeri diketuai bekas Ketua Menteri Idris Harun menarik sokongan terhadap Kerajaan Negeri Melaka pimpinan Sulaiman Mat Ali. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan tarikh penamaan calon bagi PRN Melaka adalah pada 8 November, manakala tarikh mengundi pula pada 20 November depan. Dalam pada itu Muhammad berkata, Melaka adalah kubu kuat UMNO dan ramai mahu melihat parti itu kecundang dalam pilihan raya negeri itu. Orang nak lihat kita kecundang di Melaka. Banyak orang nak kuburkan kita di Melaka. Kita lihat siapa yang nak ditalkinkan dan dikuburkan di Melaka, katanya lagi. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu turut mengajak rakan komponen Barisan Nasional supaya bergerak sebagai satu pasukan sambil mengingatkan hasrat gabungan itu bukan untuk menubuhkan kerajaan Melayu dan Islam. Kita bukan nak tubuh kerajaan Melayu, bukan kerajaan Islam. Kita nak tubuh kerajaan Barisan Nasional yang berbilang bangsa, tambahnya. Pengerusi Barisan Nasional Melaka AB Rauf Yusof mendakwa Idris Harun telah dipermainkan DAP untuk diangkat sebagai calon Ketua Menteri jika bekas adun Sungai Udang itu berjaya menjatuhkan kerajaan negeri pimpinan Sulaiman Mat Ali dan mengembalikan Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Beliau berkata cita-cita Idris menjadi Ketua Menteri sebaliknya tidak kesampaian apabila DAP Pusat menolak pencalonannya dan bertegas mahukan Adi Zahari dari amanah sebagai Ketua Menteri. Apabila Idris buat pengumuman tarik sokongan kepada Sulaiman secara terbuka kerana beliau yakin menjadi Ketua Menteri, semua akuan bersumpah diserahkan kepada DAP. Dalam SD, beliau bakal Ketua Menteri, tapi DAP Pusat tolak cadangan tersebut. DAP Pusat nak Adi Zahari dari amanah, maka Sungai Udang Idris dimainkan DAP. Dia menjatuhkan kerajaan. Akhirnya, beliau tak dapat jadi Ketua Menteri. Manusia tamak nak urus kerajaan. Akhirnya tuntutan nafsu serakah dia tak diizinkan, katanya ketika berucap sempena pelancaran jentera Barisan Nasional bagi PRN Melaka. Katanya Idris juga bertemu Anwar Ibrahim untuk meyakinkan Ketua Pembangkang bahawa dirinya cukup sokongan untuk menjadi Ketua Menteri dan pertemuan itu diatur adli. Rauf turut menyalahkan Pakatan Harapan selepas kerajaan Melaka pimpinan Sulaiman tumbang apabila gabungan itu berkomplot dengan Idris dan 3 adun lain dengan tidak menghormati Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan di peringkat pusat. Kalau Pakatan Harapan hormati MOU, pasti kita masih lagi boleh teruskan pentadbiran kerajaan negeri. Kerajaan UMNO Melaka tak jatuh kalau tak disambut oleh Pakatan Harapan yang mempunyai kepentingan untuk jatuhkan kerajaan, katanya. Dalam ucapannya, Rauf sekali lagi menafikan beliau cuma minta nyawa dari DAP apabila bertemu pemimpin tertinggi peringkat negeri sebelum kerajaan tumbang. Bukan berunding, tapi berbicara secara ilmiah. Saya tanya pengerusi DAP Melaka, apa nak jadi? Dia kata, itu bukan masalah DAP, itu masalah UMNO. Bukan masalah DAP kerajaan Melaka jatuh. Itu sebab dia mengatakan yang menjatuhkan UMNO ialah orang UMNO sendiri. Saya tanya dia, kenapa tak rujuk MOU yang ditandatangani DAP di Kuala Lumpur dan pilihan raya boleh berlaku selepas bulan Julai tahun depan? Dengan sombong dia berkata, 1 hari boleh jadi kerajaan, banyak syok. Saya cakap dengan dia, saya ada 1001 jalan untuk pertahankan kerajaan negeri. Kamu nak pegang 1 hari kerajaan, saya cakap. Seminit saya tak izin, kamu ambil kerajaan. Saya tak akan izin DAP kembali jadi kerajaan, katanya.
Kerajaan Negeri Kedah menuntut bayaran royalti sebanyak RM100 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi pajakan tanah di Pulau Pinang. Menteri Besar Muhammad Sanusi Mak Noor berkata, Kedah berpandangan bahawa nilai itu adalah wajar dan sesuai dengan nilai semasa berbanding royalti RM10,000 setahun yang diterima oleh negeri tersebut sejak sekian lama, selain bayaran khas RM10 juta setahun bermula 2018. Kita mohon bayaran royalti Pulau Pinang ini disemak dan dikaji semula mengikut nilai semasa dan tuntutan kita adalah RM100 juta. Kita rasa nilai ini kecil di peringkat Kerajaan Persekutuan, tetapi di peringkat kerajaan negeri, nilai ini amat besar. Katanya dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri hari ini. Beliau berkata nilai RM100 juta setahun yang dituntut itu juga dilihat kecil berbanding pendapatan yang dijana oleh Pulau Pinang. Bayarlah kepada kita RM100 juta sahaja pun. Jangan pula nanti ada pihak yang marah. Ini adalah permintaan kita dari segi sejarah dan realiti ataupun hakikatnya macam itu. Katanya sambil menambah, Kedah berharap perkara itu akan dipertimbang oleh Kerajaan Persekutuan dalam pembentangan bajet 2022 pada Jumaat ini atau dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Mengulas lanjut asas tuntutan itu, Muhammad Sanusi berkata, tanah Pulau Pinang dipajak sejak 1786 dengan nilai royalti tahunan sebanyak $10,000 Sepanyol dan bayaran itu kemudian dibuat dalam mata wang ringgit Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan, tetapi masih mengekalkan jumlah RM10,000. Tidak munasabah sama sekali nilai pada 1786 itu dibawa ke 2021 tanpa ada kajian tentang kenaikan. Tiada kajian semula tentang nilai dan saya telah dimaklumkan oleh Sultan Kedah Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah, bahawa baginda telah beberapa kali menyuarakan hal ini semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu serta kepada Kerajaan Persekutuan. Baginda juga telah membekalkan dokumen perjanjian berkaitan pajakan Pulau Pinang kepada Kerajaan Persekutuan dan akhirnya pada 2018 tanpa sebarang asas Kerajaan Persekutuan beri RM10 juta setahun. Jadi sekarang kita terima RM10 juta dan RM10,000 katanya. Beliau juga berkata, jika Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta membuat penilaian spesifik mengenai pajakan melibatkan keseluruhan tanah Pulau Pinang termasuk seberang perai, nilai royalti tahunan yang harus dibayar mungkin mencecah antara RM400 juta hingga RM500 juta. Seorang ulama kanan PAS mentarbiah pemuda UMNO berhubung isu hubungan di antara kedua-dua parti yang ketika ini dilihat tidak menentu. Anggota Jawatankuasa Ulama PAS Pusat Mokhtar Senik berkata, apabila Tuhan memberi peluang untuk sesuatu pihak menjadi insaf, peluang tersebut perlu direbut segera. Peluang itu juga, kata Mokhtar, berupa kesempatan mengenal rakan dan lawan. Dia juga mengingatkan bahawa kesombongan hanya akan mengundang kehinaan kepada pihak terbabit. Ingat, sekali lagi kita sengaja menyombongkan diri atas peluang yang Allah beri, maka Allah akan timpakan kehinaan. Tiada lagi kemuliaan yang tersisa dan berbaki, katanya dalam hantaran di media sosial hari ini. Mengiringi kenyataan itu adalah tangkap layar laporan media yang memetik kenyataan Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki. Berita itu bertajuk, 60 tahun UMNO bertanding sendiri, tak ada masalah nak menang. Ashraf yang melaporkan pandangan pemimpin kanan UMNO menjelang pilihan raya negeri di Melaka pada bulan depan. Laporan agenda Daily itu menyatakan UMNO dan Barisan Nasional tidak berdepan masalah untuk memenangi PRN Melaka walaupun perlu bergerak tanpa kerjasama parti lain. UMNO telah bertanding sendiri selama lebih 60 tahun sebagai Barisan Nasional. Atas asas itu, saya tak fikir kita akan berdepan masalah sangat untuk melakukannya, katanya. PAS kini bertegas mahu mempertahankan kerjasama mereka dengan UMNO dalam Mufakat Nasional dan pada masa sama kekal dengan bersatu dalam Perikatan Nasional. Pada masa sama, UMNO pula bertegas enggan bekerjasama dengan Bersatu yang dipimpin oleh bekas timbalan Presiden mereka. UMNO juga pernah memberi gambaran bahawa parti itu terkilan dengan tindakan PAS membuat keputusan sendiri untuk menyertai Perikatan Nasional walaupun ketika itu mereka sudah memeterai piagam bersama. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki mengingatkan anggota Jawatankuasa Ulama PAS Pusat Mokhtar Senik agar bersikap tabayun sebelum mengeluarkan sesuatu kenyataan. Ashraf berkata Mokhtar sepatutnya menyelidik kesahihan berita terlebih dahulu sebelum mengkritiknya. Jelas Ashraf, dia tidak pernah sesekali mengeluarkan kenyataan bernada bongkak maupun angkuh mengenai keupayaan UMNO untuk bertanding secara sendirian. Saya menghormati saudara saya Al-Fadil Ustaz Mokhtar Senik, namun dalam komentarnya yang saya masih berharap disalah lapor oleh Portal Malaysia kini, seharusnya sebagai seorang ulama wajar semak dahulu atau tabayun sama ada benarkah saya pernah mengeluarkan kenyataan yang kononnya memaparkan berita 60 tahun UMNO bertanding sendiri, tak ada masalah nak menang. Ashraf, mana mungkin saya keluarkan kenyataan yang faktanya pun
tersebut tidak betul kerana UMNO tidak pernah bertanding sendiri selama lebih 60 tahun, katanya menerusi hantaran di Facebooknya. Portal Malaysia Kini melaporkan Mukhtar menegur pemuda UMNO berhubung isu hubungan antara kedua-dua parti yang ketika ini dilihat tidak menentu. Mukhtar dilaporkan berkata, apabila Tuhan memberi peluang untuk sesuatu pihak menjadi insaf, peluang tersebut perlu direbut segera dan ia juga kesempatan mengenal rakan dan lawan serta mengingatkan kesombongan hanya akan mengundang kehinaan kepada pihak terbabit. Dia turut berkongsi tangkap layar laporan media yang memetik laporan media bertajuk 60 tahun UMNO bertanding sendiri, tak ada masalah nak menang Ashraf yang didakwa dikeluarkan Ketua Pemuda UMNO itu. Dalam pada itu Ashraf menjelaskan bahawa seawal pilihan raya umum Tanah Melayu pertama pada 1955, UMNO bergabung dengan pelbagai parti lain membentuk gabungan dikenali sebagai Perikatan sehinggalah pada 1973 apabila Barisan Nasional ditubuhkan dengan tambahan parti-parti lain termasuk PAS. Katanya sehingga PRU 14 lalu, UMNO masih bertanding bersama pelbagai parti-parti komponen lain dan tidak secara sendirian. Justru tidak benar saya ada mengeluarkan kenyataan bahawa UMNO biasa bertanding sendirian selama 60 tahun sehingga memperlihatkan seolah-olah kenyataan yang bongkak dan sombong sebagaimana didakwa, katanya. Tambah Ashraf, dia terpaksa menulis hantaran tersebut bagi memperbetulkan dan bukan bermaksud untuk berbalah dengan sesiapa.